Baik, Auda, kita telah pun berada ya di dalam segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia, dan kita akan membicarakan mengenai dengan tunaikan zakat fitrah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Syaruddin bin Haji Patra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diucapkan selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Baik Ustaz, dalam beberapa hari, kurang daripada seminggu ya, kita akan meninggalkan Ramadan ini. Betul. Jadi kita akan melangkah nanti untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri ya. Jadi tajuk kita kali ini, tunaikan zakat fitrah. Itu penting sekali. Betul. Merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi untuk secara rincinya kami serahkan kepada Yang Mulia Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan dan puan serta auda penonton yang saya hormati dan saya muliakan sekalian. Mengenai tentang tunaikan zakat fitrah ini, pertama ialah kita wajib menunaikan zakat fitrah, seperti mana dikatakan bahawa kita tidak lagi lama akan menghadapi bulan Syawal. Beberapa hari sahaja lagi sudah kita berada di hari yang ke-25, hari ke-25 untuk berpuasa. Berarti sama ada 29 hari ataupun 30 hari tertakluk kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan anak bulan dan pengisytiharan tentang serta pengumuman tentang bulan Syawal. Antara tuntutan sebagai orang individu muslim dan muslimah ialah menunaikan ibadah zakat yang merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Jadi kalau anda ditunaikan, kalau orang Islam itu ia ada syarat wajibnya itu, umpamanya mesti hidup di antara Ramadan dan Syawal. Ia menyempatilah, sama ada ia lahir, anak yang lahir ketika ujung Ramadan, kemudian ia hiduplah tu masa satu Syawal, wajib yang bayar zakat malam Syawal itu, maka ia wajib dibayarkan zakat fitrah oleh indung bapanya tu. Begitu juga kalau umpamanya artinya orang hidup, kalau orang itu meninggal ketika di ujung Ramadan, anda sampai malam itu Syawal kan, berarti anda wajib ke atasnya untuk menunaikan zakat fitrah. Sekarang kita ingin melihat, kalau orang itu sudah ia hidup Ramadan dan Syawal dan ia menepati syarat wajib membayar zakat fitrah, dia tidak membayar atau gagal dia membayar, apa sengaja dia membayar, maka berdosa besar kerana ia tidak mengerjakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Artinya tidak sempurna rukun Islamnya, dan ia membuat satu maksiat, salah satu mengingkari salah satu kewajipan yang disyariatkan dalam agama Islam. Apatah lagi kalau ia sudah mukallaf, ia sebagai orang individu muslim, berdosa besar. Bila berdosa besar, artinya hidup tidak diberkati, na'udzubillah min zalik, dan tidak selamat sama ada di dunia, apatah lagi di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Itu kalau kita melihat secara sepintas lalu mengenai tentang penjelasan gagal membayar zakat disebabkan macam tidak tahu ataupun sengajakah, apalagi kalau macam sengaja kan anda membayar. Padahal zakat fitrah ini seperti mana yang kita maklumi ialah membayar dengan kadar yang telah ditentukan, makanan asasi. Kalau tadi ditunaikan, Majelis Ulama Islam telah pun menetapkan sama ada kadar beras siam ataupun beras wangi. Ia punya kadar RM1, kadar beras siam RM1.93, sementara beras wangi ialah RM2.84. Yang menarik ialah kadar ini telah pun sekian lama tidak tidak naik, berbeza dengan negara-negara lain atau di tempat-tempat lain. Ini adalah merupakan juga menunjukkan bagaimana kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sayyidina Sultan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Brunei, berarti macam harga tu masih lagi
bertahan apa namanya itu dalam tempoh 5 tahun kebelakangan kalau kita lihat masih sama. Kembali kita pula kepada bagaimana Ketani di negara Brunei Darussalam ini kan menghayati ajaran agama Islam itu, terutamanya tentang zakat ini. Ada dalam perintah kanun hukuman jenayah syariah beberapa bab peruntukan, umpamanya bab 36, 36, bab 37, 38 dan 39 berkaitan dengan zakat fitrah, zakat dan zakat fitrah ni. Jadi kalau gagal sebenarnya, tadi kita melihat dari segi pandangan ulama ajaran agama Islam, tapi dari segi undang-undang yang telah berkuat kuasa di negara kita negara Brunei Darussalam ini, orang yang gagal membayar zakat ini, termasuklah zakat fitrah ini, ia boleh dikenakan apabila sabit kesalahannya, dikenakan hukuman. Hukumannya RM8.000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu bagaimana kita melihat kita dididik untuk menghayati ajaran agama Islam dan membayar zakat. Kalau sudah dalam pandangan Islam, ia membawa tidak selamat hidup Ketani di dunia dan di akhirat. Tapi dalam undang-undang pun, dalam perintah kanun hukuman jenayah syariah, kita selaku orang Islam kalau gagal, artinya macam membayar zakat, boleh dikenakan hukuman yang sedemikian. Sekarang kalau kita melihat pula audiens penonton yang saya hormati sekalian, mari kita melihat apa kan sebenarnya hikmah atau kelebihan kita membayar zakat ini sebagai orang Islam. Pertama ialah kalau kita melihat dalam satu hadis, kita punya amalan puasa ni akan tidak diangkat tergantung-gantung. Artinya dia juga akan dan belum terus diterima oleh Allah SWT. Padahal di ujung kan ada dipanggil ujung Ramadan itu Yaumul Jaizah, hari menerima hadiah. Yang memberikan pemberian hadiah itu adalah Allah SWT tu. Tapi oleh sebab tidak membayar zakat, maka amalan tadi itu tergantung-gantung. Artinya indah diangkat kepada Allah SWT. Padahal kita maklum puasa ini adalah untuk Allah dan Allah yang membalasnya. Tapi ia terkait dengan membayar zakat. Dengan kadar zakat yang dibayarannya adalah zakat fitrah tu, zakat yang dipanggil juga zakat jiwa ataupun zakat badan. Yang jumlahnya tadi RM1.93 untuk seorang itu, atau RM2.84 bagi beras wangi itu, Artinya bukannya sampai ratus ataupun sampai ribu untuk dibayar. Padahal tapi ia punya kesannya itu membawa kepada penerimaan ibadah Ketani, ibadah puasa Ketani. Itu pertama. Kedua ialah yang memerintahkan untuk bayar zakat tani sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyuruh tani puasa Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan untuk Ketani puasa ninya belum tentu Ketani punya puasa ni ialah mungkin puasa tani ada puasa awam atau khusus. Kan khususul khusus atau hebat atau para nabi dan rasul saja. Jadi puasa awam ini sudah pun ada disebut dalam hadis berapa ramai orang yang berpuasanya tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi kualiti ibadah puasanya itu pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan itu dapat ditampal, kata ulama nih, ditampal dengan kita ni membayar zakat fitrah ni. Ia menampal ibadah sepanjang tadi ibadah sebulan itu di bulan Ramadan, puasa kita itu kekurangannya ditampal dengan kita ni melaksanakan membayar zakat fitrah. Dan artinya maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, maha kasihnya, maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Sama macam kalau kita ni sembahyang dah sempurna, ada kan tu ditampal kita ni confident kurang, ada kurang pokoknya. Padahal 5 minitnya tadi sembahyang ataupun 4 ke 5 minit, maka ditampal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu menampal segala kekurangan tadi melakukan ibadah sembahyang itu. Tadi baca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa dan tidak lalai. Tapi kalau zakat ibadah puasa, macam mana menampalnya? Dengan melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah. Maka insya-Allah kekurangan kita ni melaksanakan ibadah puasa itu akan itu sekurang-kurangnya ada pembaikannya ataupun akan disempurnakan dengan baik
terpulang tertatuk artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ketiga selanjutnya ialah yang memerintahkan tadi bayar zakat tadi kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tujuannya juga ialah untuk membersihkan ketani. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya khuz min amwalihim sadaqatan. Ambil di kalangan mereka tu harta mereka iaitu zakat tu. Zakat ini jangan tani confuse juga bahawa zakat ini ada dua, zakat harta. Zakat harta tu bukan di bulan Ramadan tu. Yang cukup haul dan nisabnya dan ada jenis-jenisnya. Yang kita bicarakan ini zakat fitrah yang berkaitan dengan Ramadan dan Syawal. Berarti zakat fitrah ini tujuannya adalah membersihkan diri petani, membersihkan diri orang yang membayar zakat. Dari segi apa tu? Dari segi sifat-sifat umpamanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa ia dianugerahkan kelebihan. Sebab antara syarat wajib zakat fitrah ini ia mempunyai lebihan pada hari raya pertama. Jadi kalau kita melihat alhamdulillah di petani di Brunei ini masya-Allah. Artinya bolehlah demikian dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib iaitu Majlis Agama Islam dengan nilai yang demikian barangkali berkemampuan ketani. Jadi berkemampuan itu bahawa untuk membersihkan jiwa ketani dan akhlak ketani, perangai ketani serta minda ketani itu semua, hati ketani supaya macam rupanya yang menyurah ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh puasa ni Allah Subhanahu wa taala, bayar zakat pun Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masa tadi bayar zakat, inilah zakat saya atau zakat tanggungan saya yang saya keluarkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan Imam mengikut tu yang kalau pakai amil. Dia ikutnya dan sebagainya. Kemudian kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik juga di negara kita ni, negara Brunei Darussalam ni, bermula pada tahun ini kan yang telah pun dibuat oleh Kementerian Agama dan disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Al-Ihwal Agama Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman pada 5 April 2021 di mana perkhidmatan membayar zakat ini kan fitrah ini bermula tahun ini kan Ramadan tahun ini ialah bukan lagi gaya setakat amil-amil, diteruskan juga amil-amil itu secara paralel lah artinya, tapi juga ada secara online yang mana secara kalau kita lihat selaku yang di-Pertua Majlis Agama Islam Brunei pada 5 April 2021 perkhidmatan pembayaran zakat online ini melibatkan kerjasama di antara Kementerian Agama, DST dan BIBD. Jadi kan dan tujuannya adalah untuk penyematan masa, keselamatan yang memudahkan kewangan, keselamatan kewangan. Bermula 1 Ramadan hingga 28 Ramadan telah pun dilaksanakan. Dan hukum membayar zakat fitrah secara online ini adalah selaras dan sesuai dengan fatwa mufti kerajaan yang mana artinya memang selaras, artinya bertepatan dengan fatwa mufti kerajaan, betul lah tepat dengan ajaran agama Islam. Dan kalau kita melihat negara-negara jiran pun ada yang melaksanakannya juga. Betul. Berarti kita ni ada option pembayaran zakat itu mudah kita ni akses dan sebagainya. Dan kita ni kembali kepada tadi fadilat kelebihan membayar zakat tadi ni. Membersihkan diri kita ni sebenarnya walaupun secara online. Maka hati tadi macam bayar zakat itu kerana Allah umpamanya ada di dalam skrin kantornya niat membayar zakat ani dan sebagainya. Maka tadi disebut sana kerana Allah Taala. Bayar zakat tadi walaupun RM1.93 sen, RM2.18 tapi dikeluarkan ini kerana Allah. Dan yang akan dibagi ini kepada 8 asnaf yang tertentu. Tapi kalau di negara tadi kan ada asnaf yang tertentu yang hanya bilangannya. Tapi dalam Al-Quran ada 8 kan toh. Jadi diberikan itu kepada fakir miskin supaya turut gembira juga. Merasai kegembiraan itu. Bukankah masa Ramadan kita ni merasakan kan toh macam lapar dan dahaga. Tadi dah makan dan minum. Tapi memberi ni baju, memberi ni macam sesuatu kepada yang akan diberikan kepada orang tertentu fakir miskin. Macam
lagi betul perasaan simpati dan empati itu. Macam seakan-akan macam satu jiwa. Bukankah di kalangan orang Islam itu bersaudara? Betul. Artinya kalau macam tidak ada beza untuk kegembiraan itu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur itu kan terbit. Macam rasa syukur ya ada rezeki diberikan kepada yang ini. Bukankah satu amalan yang mulia itu juga? Ya. Akhlak yang mulia. Tapi sebenarnya kewajiban, tapi yang memupuk akhlak mulia juga. Akhlak mulia sentiasa infak, mengeluarkan harta, serta Ya, katanya apa namanya itu macam membersihkan harta juga. Ya, Disebut alhamdulillah. membersihkan harta. Betul. Harta tadi akan jadi bersih. Padahal dibayar itu sekian gitu. Ya. Tapi harta tadi boleh jadi bersih, bukan saja bersih, menjadi berkat, serta kehidupan kita ini menjadi aman damai Ya. dan sejahtera. Sejahtera, betul. Serta macam kalau tadi bayar itu macam amalan sudah tentu diterima oleh Allah SWT lagi tu. Kemudian kita ni punya harta tu boleh saja akan bertambah. Ya. Cuma ada bolehannya. Rupanya dengan membayar hanya nilai RM1.93 ataupun RM2.84 ni. Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz. Nampaknya masa telah pun Pak mencemburu kita ni sebetulnya. Apapun, Alhamdulillah memang cukup bermanfaat apa yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz tadi, iaitu tunaikan zakat fitrah yang satu menjadi kewajipan kita selaku Muslim ya di bulan Ramadan ini. Walaupun jumlah yang kecil namun mempunyai hikmahnya tersendiri ya. Alhamdulillah. Betul. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Syahruddin bin Haji Petra di atas perkongsian dan juga ilmu yang telah dikongsikan bersama kita ya. InsyaAllah jumpa lagi Yang Mulia Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Rampai Pagi sudah berada di penghujung pertemuan kita ya, Auda. Semoga ianya bermanfaat apa saja informasi dan juga ilmu yang telah kami kongsikan bersama di Rampai Pagi. Dan kami ucapkan untuk semuanya, kaum muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam khususnya selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin Intan ingin menyampaikan sesuatu, ya, InsyaAllah silakan. besok Auda akan bersama dengan rakan tugas kita. Dan yang penting adalah jaga diri, jaga kebersihan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.